Hai, bertemu lagi kita dalam topik sudut dan tangen bagi bulatan. Sebelum tu jangan lupa subscribe cikgu. Okey. Subtopik untuk kali ni tangen kepada bulatan bahagian 2. Okey. Jika dua tangen kepada suatu bulatan yang berpusat di O dengan titik ketangenan B dan C, cuba tengok masing-masing bertemu di titik A. Kamu tengok garisan tangen BA dengan CA. Dua-duanya bertemu di A. Okey. Ini menunjukkan panjang tangen B ke A sama dengan C ke A dan sudut bagi BOA iaitu BOA itu X sama dengan COA iaitu X. X dengan X tu nilai yang sama. Nilai Y sana pun sama kalau kamu jumpa bentuk macam ni. Okey, kita pergi kepada sesi tutorial. Kita tengok macam mana kiraan bentuk macam tu. Okey. Wajah di sebelah menunjukkan bulatan yang berpusat di O. Tangen PQ dan RQ, ni tangen PQ dengan RQ dia bertemu di titik Q. Jadi garisan tangen ni bertemu di Q. Hitungkan nilai X, nilai Y, okay, panjang Y ni dan juga panjang jejari bulatan. Sama ada O ke P ataupun OR, sama je lah. Okay, cikgu besarkan gambar rajah. Sekarang kita nak cari nilai X. Okey. Kalau kita jumpa gambar rajah macam ni, okey. Kita tengok ni Ni adalah jejari bulatan. Jejari bulatan. Jejari bulatan menyentuh tangen. Bila dia menyentuh tangen, okey, kita tahu sini adalah sudut 90 darjah. Okey. Jadi kalau kita nak cari nilai X, kita kena tahu sini lah, sini 66, 90, kita jumpa lah X ini. Segitiga adalah 180 kan. Jadi kita tulislah nilai sudut. Okey, ni sudut OPQ lah, cikgu katakan OPQ. Okey, sudut OPQ tambah dengan 66 tambah dengan X sama dengan 180. Segitiga semua 180. Jadi OPQ tu berapa? 90. Sini kita tahu dia 90. Kita nak cari X tu. Okey, kita bawa semua ni pergi sebelah kanan. Jadi nilai X sama dengan 180 tolak dengan 90 tolak dengan 66. Jadi berapa semua tu? Kita akan dapat 24. Okey, X kita dah dapat 24. Okey, kita dah dapat nilai yang pertama A. Kita nak cari ni, settle Y, panjang Y ni. Okey, kalau kita jumpa gambar rajah macam ni, kita tengok bila jejari bulatan menyentuh tangen, jejari bulatan yang sama menyentuh tangen dan hujung tangen bertemu dengan satu titik yang sama di Q, panjang PQ sama dengan panjang RQ. PQ sama dengan RQ. Jadi RQ ni adalah Y. Jadi PQ ni berapa? 14. Jadi Y ni adalah 14 cm. Settle, senang. Soalan Y settle. Senang. Okey, panjang jejari bulatan pula. Okey, yang ni okey, kita akan gunakan. Kita tengok ni. Okey, cikgu keluarkan segitiga ni dulu. Okey. Cuba kamu tengok balik segitiga ni. Sini P kan. Sudut 90. Sini 66. Sini panjang dia 14. Okey. Jadi macam mana kita nak cari nilai X ini? X kita bukan cari nilai X, kita nak cari panjang O ke P. Ni panjang O ke P. O ke P.
Okey, ini kita guna trigonometri yang kita belajar. Kita gunakan tangent. Sebab tangent sama dengan setentang bahagikan dengan sebelahan. Kenapa guna tangent, cikgu? Okey, kita tengok sudut tirus dia. Okey, ni sudut tirus dia 66 ni menghadap 14. Kita ada setentang kita adalah 14. Kita dah dapat setentang kita 14. Okey, setentang kita adalah 14 cm. Okey, sebelahan dia mana? Sebelahan dia tu antara sudut 90 dengan sudut tirus. Jadi OP yang kita nak cari. Sebelahan adalah OP. Okey. Jadi kita nak cari sebelahan lah. Kita ada sudut tirus kita iaitu 66. Jadi kita gunakan tangent. Okey, jadi tangent tan 66 sama dengan setentang dia berapa? 14. Okey, sebelahan dia OP. Kita nak cari OP, panjang OP. Jadi kita dah ada yang ni, boleh cari OP. Jadi kita pindahkan yang ni naik pergi sini, yang ni pula pergi bawah ni. Jadi OP sama dengan 14 bahagi dengan tangent 66. Jadi berapa nilai dia? Tekan kalkulator, tekan tan, tekan 66. Okey, jadi butang 6, cari butang tan, tekan 66. Kita akan dapat tangent 66 ni adalah 2.2460. Jadi last kali panjang OP ni 14 bahagi 2.2460, kita akan dapat 6.2333 cm. Settle. Okey. Jadi kita dah dapat nilai X, nilai Y dan juga panjang O ke P. Ya. Okey, raja di sebelah menunjukkan bulatan berjejari 5 cm iaitu O ke R 5 cm, O ke Q pun 5 cm. Diberi bahawa P ke Q ke R ini adalah tangent. Okay, dua tangent ni apabila dia bersambung dengan jejari bulatan di mana hujung P ni adalah bertemu di P dekat di sini. Okey. Dan juga QSR sama dengan 60. QSR 60. Jadi dekat sini sebenarnya ada hint dia di mana kita nak cari nilai X. Nilai X berada di sini. Okey, bila kita nak cari nilai X berada di sini, kita tengok sudut dekat sini, segitiga dia ni. Okey, kau pun tengok. Okey, bentuk dia dalam macam ni, bukan segitiga ni, segi empat dia ni. Okey, bila kamu jumpa bentuk macam ni, ini pembelajaran kita yang lepas di mana bila dua perentas bersambung dengan jejari bulatan, sudut QOR adalah 2 kali ganda daripada QSR. Jadi kita tulis dulu sudut QOR adalah 2 kali ganda sudut QSR. Okey, sudut QSR kita dah dapat 60. Jadi sudut QOR sama dengan 2 kali dengan 60 sebab QSR tu 60. Jadi sudut ni sama dengan 120. Okey, jadi maksud dia dari sini ke sini adalah 120. Jadi tapi kita nak cari nilai X ni. Okey, berbalik kepada teori untuk pembelajaran dua tangent pada bulatan yang sama bertemu di P. Okey, di mana sudut X ni, sudut sini adalah sama dengan sudut sini, X juga. Dan sudut Y ni adalah sama dengan sudut Y di bawah. Okey, sama.
Jadi bila kita dah dapat sudut sini dengan sini sama, maksudnya ni 120 kan. Ni sama dengan sama, maksudnya kita bahagi dengan 2. Jadi ada 2 nilai X sama dengan 120. Jadi X sama dengan 120 bahagikan dengan 2. Jadi nilai X ni adalah 60. Kita dah dapat untuk nilai X 60. Settle yang pertama. Okey, kita pergi tengok soalan yang nombor 2. Okey, B, iaitu nilai Y. Nilai Y di sini. Okey, macam mana kita nak buat ni? Ada segitiga kan. Okey, kita keluarkan segitiga ni dulu. Biar kamu nampak segitiga ni. Okey, sini Q, sini O, sini P. Okey, sudut sini X kita dapat 60. Okey, kamu tahu tak ni bila jejari bulatan menyentuh lilitan bulatan, memang jejari kan, menyentuh tangent, dia akan menghasilkan sudut tegak dekat sini, sudut 90. Jadi sudut sini yang kita tak tahu. Sini adalah Y, sini adalah Y juga. Nilai sini dengan sini adalah sama. Jadi segitiga ni campuran setiap sudut segitiga bucu adalah 180. Jadi 60 tambah 90 ni 90. 90 tambah Y sama dengan 180. Jadi Y sama dengan 180 tolak dengan 60 dengan 90. Jadi kita dapat nilai Y dia. Y sama dengan 30. Kita dapat untuk soalan B, Y adalah 30. Okey, settle untuk soalan B. Okey, untuk soalan C, P ke Q. P ke Q. Okey, ni. Okey, dalam soalan bentuk macam ni, P ke Q adalah sama panjang dengan P ke R. Okey, jadi kita nak cari apa PR ke? Boleh juga kita guna PQ. Okey, cikgu keluarkan segitiga PQ ni. PQO balik. Okey, sini O, P, Q. Okey, dekat sini sudut dia 90, X adalah 60, Y adalah 30. Okey, sekarang kita nak cari panjang P ke Q, panjang ni ke sini yang kita tidak tahu. Berapa panjang ni? Okey, panjang O ke Q berapa? O ke Q. O ke Q adalah 5. Bila ni adalah jejari bulatan, jadi di sini dengan sini sama. Jadi sini adalah 5. Okey. Ni. Sini dengan sini sama. Jejari bulatan 5, 5. Okey, jadi kita nak cari panjang ni. Panjang P ke Q. Jadi kita tengok sudut yang mana yang menghadap dengan P dengan Q. Ni yang menghadap ni. Okey. Yang menghadap ni adalah 60, iaitu sudut 60 ni kan. Okay. Jadi kita gunakan sudut 60. Sudut tirus dia adalah 60. Sudut tirus dia 60. Jadi kita gunakan tangent 60. Kenapa guna tangent, cikgu? Sebenarnya mengikut apa data yang ada ni kita boleh tengok. Okey, ini adalah setentang dia. Setentang P ke Q adalah setentang. Okey, kita tengok P ke Q ni adalah setentang. Okey. Tangent ni setentang bahagi dengan sebelahan. Sebelahan dia Q ke O. Q ke O adalah sebelahan. Macam mana cikgu boleh tahu itu adalah sebelahan? Sebelahan ni antara sudut tirus dengan sudut 90.
Kenapa bukan 30? Sebab kita nak pakai 60. Boleh juga kita kalau kita nak pakai 30. Tapi cikgu nak pakai yang 60. Sama je jawapan dia nanti. Okey, kita pakai sudut 60. Okey. Kita tak boleh pakai yang ada hipotenus sebab yang hipotenus kita tak dapat ni, dia tak ada data. Sini tak ada data. Jadi kita nak pakai yang sini dengan sini. Yang panjang sebelah sini P ke Q yang kita nak cari dengan yang ada data O ke Q ni yang ada data. Takkan kita nak pakai P ke Q dengan P dengan O. Dua-dua tak ada data. Mesti ada salah satu ada data. Yang ada data Q dekat Q dengan O iaitu jari. QO sebelahan ada data iaitu berapa? Q ke O kita dapat 5. Yang ni kita tak tahu. Yang ni kita nak cari. Jadi tangent sudut dia kita pakai yang ni kan. Sebab dia menghadap dengan ni. Okey. Jadi kita tahu tangent sama dengan setentang bahagi dengan sebelahan. Okey. Jadi macam mana kita nak tulis? Tangent berapa sudut tangent dia? 60. Okey, sudut 60. Sudut sini 60. Sudut tangent 60 sama dengan setentang dia adalah P ke Q. P ke Q, kita nak cari P ke Q dan sebelahan dia adalah sebelahan dia Q ke O. Q ke O. Jadi kita masukkan nilai tan 60. Tekan kalkulator tan 60 berapa. Okey, cikgu tak nak tekan lagi. Cikgu masukkan nilai ni dulu. Tan 60 boleh sama dengan PQ yang kita nak cari. Q ke O kita ada 5. Okey. 5. Okey, 5. Ni 5. Jadi tan 60 ni boleh darab dengan 5 ni. Ni darab. Okey, kita darabkan dia. Jadi P ke Q, PQ sama dengan tan 60 darab dengan 5. Jadi P ke Q berapa kita dapat? Okey, tekan kalkulator. Tan 60 darab dengan 5, kita akan dapat 8.66 cm. Okey, settle untuk P ke Q. Kita dah dapat nilai PQ. Okey, settle. Seterusnya nilai O ke P pula. O ke P. Mana O ke P? Okey. Kita nak cari O ke P Okey, ni O ke P. Soalan untuk D. Okey. Cikgu tutup dulu ke atas ni supaya tak bercampur dengan bahagian atas. Okey. Cikgu keluarkan segitiga ni sebab dia O ke P. Kamu boleh mana-mana guna segitiga atas pun, segitiga bawah pun boleh. Okey, tengok segitiga yang ni. Okey. Sudut sini adalah sudut X. Iaitu berapa sudut X? Iaitu 60. Okey. Sudut sini adalah 90. Kenapa 90? Bila jari bertemu dengan tangent adalah 90. Jadi ini adalah O R P. Kita nak cari nilai P ke O. Okey, P ke O. Kita nak cari P ke O. Betul ke soalan P ke O? Okey, betul. Kita nak cari P ke O. Okey, P ke O. Okey, P ke O. Kita nak cari P ke O. Kita nak cari yang ni. Panjang ni ke sini berapa?
Okey. Jadi sudut dekat sini 60 lah kita dah dapat. Sini ke sini yang kita tidak tahu. Okey, berapa? Panjang arka O berapa? Arka O adalah 5. Okey, kita dah dapat 5 cm kat situ. Pi ke R berapa? Pi ke R. Tak ada kan? Okey. Tengok balik gambar rajah di atas. Okey, kamu tahu ke kita dapat nilai P ke Q kan? P ke Q tangent dia, okey, adalah sama panjang dengan P ke R. Jadi PQ sama dengan PR. Jadi PR ni adalah sama dengan 8.66 cm. Okey, jadi sini 8.66 cm, 8.66. Jadi kita nak cari P ke O. P ke O berapa nilai dia? Okey, bila kita ada nilai macam ni, kita tengok ini garisan apa kita panggil. Okey. Yang kita tak tahu adalah hipotenus sebab dia menghadap dengan sudut 90. Okey. Yang menghadap sudut 90 ni, menghadap sudut 90. Okey, bucu dia 90 yang menghadap bucu dia. Okey, jadi hipotenus yang kita tak tahu. OP adalah hipotenus. OP adalah hipotenus. Kita tak tahu nilai dia. Okey. Untuk macam ni kita kena gunakan teori Pythagoras, di mana bila kita nak cari O ke P, kita mesti guna punca kuasa semua, di mana panjang O ke R dan P ke R tambah. Okey, di mana O ke R kuasa 2 tambah dengan P ke R kuasa 2. Okey, masukkan nilai dia. Berapa O ke R? O ke R adalah 5 cm kuasa 2 tambah dengan 5 lah, 5 kuasa 2. P ke R 8.66. 8.66 kuasa 2. Okey, tekan kalkulator. Kamu akan dapat berapa? Jadi tekanlah ini, kamu akan dapat nilai dia 5 kuasa 2 25. Ini 25. 8.66 kuasa 2 kita akan dapat 74 point sikit 74 8.66 kuasa 2 ni 74.9956. Okey. Jadi macam mana selesai? 25 tambah 74.996 kita akan dapat, okey, berapa? Kita akan dapat 99.9956. Okey, jadi jawapan dia kamu akan dapat 9 point, tekan kalkulator, tekan topeng, iaitu punca kuasa 9.99 cm. Jadi berapa jawapan dia? Jadi jawapan O ke P, jadi O ke P sama dengan 9.99 atau jawapan dia sama dengan 10 lah, kita bundahkan terus sebab 9.99 tu adalah 10 cm. Jadi kita dah dapat nilai untuk
Jawapan O ke E. Okey, inilah jawapan last dia Okey, settle untuk ni. Okey, seterusnya kalau kamu jumpa segitiga berada di dalam bulatan yang bentuk macam ni, di mana setiap segitiga tu adalah perentas. Setiap perentas tu menyentuh satu sama lain, di mana sudut pada temberin sang selina dicangkum oleh perentas tersebut, di mana sudut X adalah sama dengan sudut Y. Sudut theta tu pula yang kosong tu, theta sama dengan sudut beta. Okey. Jadi kalau kamu jumpa soalan bentuk macam ni, kalau dia bagi nilai X, nilai Y tu kita dah tahu dah nilai dia. Kalau dia bagi nilai theta tu kita boleh jumpa nilai beta. Jadi sebelah iaitu segitiga ABL ni dalam bulatan ni diberi bahawa KLM adalah tangent kepada bulatan ni. Okey, jadi carikan nilai X dengan Y. Iaitu cikgu besarkan gambar rajah dia, tengok sini X, sini Y. Okey, sudut X dalam ni sudut Y. Jadi berapa sudut X? Okey. Sebenarnya soalan macam ni kita dah nampak sebenarnya dah ada pembayang dia. Okey. Kat sini kita tengok apabila perentas, okey ni perentas. Okey, ni perentas. A ke L ni adalah perentas. Okey, LB perentas. Okey, A ke B pun perentas sebab dia tidak melalui titik pusat. Okay, jadi ni dipanggil perentas. A ke L ni perentas menyentuh tangent bulatan. Sudut ni, sudut perentas antara sudut tangent bulatan adalah bersamaan dengan X ni. Kenapa X? Dia sama dengan X, iaitu sudut pada temberin yang selang-seli dengan yang dicangkum oleh perentas. Okey, maksudnya dia selang-seli. Maksudnya selang-seli oleh perentas yang lain. Jadi sudut sini sama dengan sudut sini. Okey, jadi nilai X sama dengan 60. Okey, tak ada pengiraan. Senang macam tu je. Okey, sudut sini sama dengan sudut sini. Okey, jadi ni memang dia punya formula dia. Okey. Jadi kalau yang sini pula, okey, yang tangent ni pula yang menyentuh dengan tangent ni yang menyentuh dengan perentas akan sama dengan yang ni pula, selang-selikan dia. Okey, jadi Y sama dengan 54. Settle. Okey. Okey, sekian saja untuk topik kali ini. Jumpa kita lagi pada topik yang akan datang. Salam. Ciao, cing, ciao. Yeah.